Nama saya Irdina binti Azizi, 17 tahun dan kami bertiga akan membincangkan tentang keracunan makanan. Keracunan makanan didefinisikan sebagai dua ataupun lebih individu yang mengalami keracunan makanan yang sama. Ia juga mesti dibuktikan makanan tersebut berasal daripada sumber yang sama. Jika hanya seorang sahaja yang mendapat simptom, maka kita tidak akan katakan orang tersebut mengalami keracunan makanan. Antara punca utama berlakunya keracunan makanan adalah dengan memakan makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman yang berbahaya, mengandungi toksin atau racun semula jadi seperti yang terkandung pada setengah jenis kulit, cendawan, makanan laut dan sebagainya. Akhir sekali, tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti racun serangga, deterjen, pencuci pakaian, cat dan lain-lain. Pesakit mungkin akan mengalami loya, muntah-muntah, cirit-birit, berpeluh atau demam, kesakitan dan kekejangan perut, dan keletihan. Bagaimana untuk mencegahnya? Kita hanya perlu yang pertama, membasuh tangan dengan bersih sebelum memasak dan makan. Yang kedua, cuci dan cek sumber makanan dengan teliti. Ketiga, sentiasa masak bahan mentah dengan sempurna. Hai, nama saya Nur Fatimah binti Firdaus, 17 tahun. Punca utama keracunan makanan. Yang pertama, bakteria. Bakteria seperti Salmonella, E. coli dan Listeria adalah antara punca yang biasa yang menyebabkan keracunan makanan. Lebih-lebih lagi Salmonella. Yang kedua, parasit. Parasit ini jarang berlaku dan ia adalah amat berbahaya. Contoh parasit ialah Toxoplasma. Ia akan berada di dalam saluran pencernaan anda dan ia juga adalah sukar untuk dikenal pasti dan mengambil masa hingga bertahun-tahun. Yang terakhir adalah virus. Contoh virus ialah Norovirus. Norovirus ini amat berbahaya dan juga boleh membawa kepada kematian. Hepatitis A juga mudah merebak melalui makanan. Antara contoh makanan yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Pada semua makanan yang kita makan mempunyai patogen. Patogen ini boleh dibunuh melalui proses masakan. Makanan-makanan mentah adalah mudah untuk mengalami pencemaran. Antara makanan yang berpotensi untuk menyebabkan keracunan makanan jika tidak diselenggara dengan baik adalah telur mentah, kerang mentah, buah-buahan sayur rairan yang tidak dibasuh dengan baik, makanan dilabel untuk dimakan, sushi dan ikan yang disediakan secara mentah, ayam dan daging mentah, dan akhir sekali daging lembu. Untuk berjumpa dengan doktor. Jika anda ialah wanita hamil, kanak-kanak, bayi atau warga emas mengalami keracunan makanan, anda perlu bergegas ke hospital dan menerima rawatan daripada doktor. Dan jika anda juga mempunyai sistem imuniti yang lemah seperti mengalami penyakit HIV, anda juga perlu bergegas berjumpa dengan doktor supaya dapat menerima rawatan. Tetapi jika anda seorang yang sihat tetapi mengalami gejala-gejala berikut, sila bergegas ke hospital. Misalnya, anda mengalami gejala yang teruk selama beberapa hari. Anda juga sering muntah-muntah sehingga tidak dapat menerima apa-apa cecair. Anda berasa terhidrasi yang teruk. Anda kencing berdarah. Hai, nama saya Wafat Namia binti Imran, berumur 17 tahun. Selepas simptom seperti muntah dan cirit-berit telah berkurang, anda perlu berhati-hati dengan pengambilan makanan anda. Sebaik sahaja anda berasa diri semakin sihat, anda perlu memulakan dengan memperkenalkan makanan rendah lemak yang mudah dicerna. Sekiranya rasa mual kembali, anda perlu berehat daripada makan untuk beberapa jam. Berikut adalah beberapa cadangan makanan yang mudah untuk dihadam. Antaranya ialah pisang, oatmeal, bubur nasi, sup ayam, roti bakar dan juga kentang putar.
Makanan ini dikatakan dapat membantu proses pemulihan kerana rasanya yang tidak begitu kuat serta tinggi kandungan kanji, sekaligus dapat mengurangkan masalah cirit-birit yang dialami oleh seseorang itu. Makanan yang tinggi kandungan kalium seperti pisang juga dapat membantu bagi menggantikan sel elektrolit yang hilang dalam badan. Bagi menggantikan kehilangan air dalam badan yang banyak, anda mungkin disarankan untuk mengambil garam hidrasi oral (ORS). Ianya adalah campuran garam khas yang mengandungi elektrolit utama dan berfungsi mengekalkan cecair dalam badan. Walaupun simptom yang dialami oleh anda telah berkurang, anda perlu mengelakkan daripada mengambil makanan yang boleh menyebabkan kesakitan dalam perut. Contohnya, seperti makanan berlemak tinggi, produk tenusu, terutamanya susu dan keju, makanan pedas, makanan yang digoreng, makanan yang mengandungi kandungan gula yang tinggi. Anda juga perlu mengelakkan minuman seperti alkohol dan minuman yang berasaskan kafein seperti kopi, dan anda perlu mengelakkan pengambilan nikotin.